الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين القائل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Adakah mereka tidak melakukan tadabbur kepada Al-Quran atau hati mereka terkunci? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-qail: khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik kamu adalah mereka mempelajari Al-Quran dan mengajarnya, menyebarkannya kepada yang lain. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadil Tuan Haji Zakaria Imam Besar dan seluruh jawatan kuasa daripada Masjid Wilayah, Ustazah Fadilah dan semua asatizah saya di Masjid Wilayah yang terus menerus memberikan kepercayaan kepada saya. Saya sangat hargai kepercayaan yang diberikan ini. Dan seterusnya, khususnya kepada tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, ayah-ayah, ibu-ibu yang sentiasa memberikan komitmen walaupun ada pameran di sana sini, walaupun ada kesesakan lalu lintas di sana sini, tetapi ayah ibu mengagumkan saya dengan usia yang saya kira jauh berganda daripada saya, tetapi saya rasa ramai yang hadir sebelum pukul 10 lagi. Jadi adakah anda menaiki burak? Ia adalah sesuatu yang mengagumkan saya. Hari ini saya akan berkongsi kepada anda satu ayat sahaja. Tetapi anehnya satu ayat ini akan mengambil masa 90 minit. Kerana apa yang akan dilakukan bukan sekadar tafsir, apa yang akan dilakukan juga adalah tadabbur. Tafsir adalah mengupas kulit, tadabbur adalah menikmati kemanisan buah tersebut. Demikianlah perumpamaan untuk membezakan tafsir dan tadabbur. Tafsir berlaku sampai pukul 12. Tetapi tadabbur adalah apa yang anda lakukan sendiri kepada ayat ini selepas jam 12. Tafsir berlaku dalam majlis-majlis seperti ini. Tadabbur berlaku dalam salat yang dikerjakan. Ayat ini dihafal kalau mampu. Ya, kalau tidak mampu, bacakan pada waktu-waktu lapang. Mudah-mudahan apabila kita membaca semula ayat-ayat ini, selepas kita melalui kelas tafsir, maka ayat itu kita mampu untuk kaitkan dengan kehidupan kita, dengan masalah kita. Secara zahir, cerita yang akan saya kongsikan ini mungkin tiada kena-mengena dengan anda dan saya. Kerana secara zahirnya, cerita yang akan saya paparkan ini seperti ada kaitan dengan orang lain di masa lampau. Maknanya secara zahir, cerita yang akan anda lihat ini adalah cerita sejarah. Dan kelihatannya seperti Allah mahu memaparkan cerita daripada masa lampau kepada anda melalui Rasulullah SAW, lalu dinamakan Al-Quran. Tetapi itu ilmu tafsir. Ia memberitahu anda apa cerita dalam ayat ini. Ya benar, ia menceritakan tentang seorang lelaki yang dimatikan Allah 100 tahun. Dan lelaki dimatikan 100 tahun itu confirm bukan anda.
Kerana tak ada yang datang ke masjid wilayah ini pernah mengalami kematian. Usahakan 100 tahun, 100 saat pun tidak ada yang pernah ada pengalaman sedemikian. Tetapi tadabbur adalah anda melihat ayat ini dan anda memahami ada masalah anda dalam ayat tersebut yang Allah mahu bantu penyelesaian. Inilah yang menyebabkan Allah berkali-kali menyebut perkataan tadabbur, 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 tadabbur. Allah sebut 4 kali. Sebab tu saya sebut 4 kali. Kerana ada 4 surah Allah menyebut tentang tadabbur. Sedangkan perkataan tafsir Allah sebut sekali sahaja dalam Al-Quran. Jadi mana yang lebih Allah Ta'ala mahu lihat daripada pembaca Al-Quran? Mengetahui tafsir atau melakukan tadabbur? Maka tadabbur adalah keutamaan. Kerana ada orang tahu tafsir tetapi tidak mampu melakukan tadabbur. Ada orang mengetahui bahasa Arab tetapi hatinya keras, tidak terkena pukulan-pukulan daripada ayat-ayat Al-Quran kepada dirinya. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, sebab itu kita mengambil masa 90 minit insya-Allah. Sebab saya tidak mahu sekadar berkongsi tafsir, tetapi saya mahu berkongsi tadabbur saya kepada ayat ini. Bagaimana ayat ini terkesan kepada hati dan kehidupan saya. Baiklah, tanpa membuang masa, mari saya bacakan sepintas lalu ayat tersebut. Kalau tuan-puan ada mushaf, alhamdulillah. Kalau tidak ada, tak mengapa, fokus kepada slide yang saya sediakan. Minta maaf ibu-ibu ya, ayah-ayah, sebab tak mampu sediakan terjemahan. Sebab ayat tu saja dah penuh satu slide. Walaupun satu ayat, tapi ayat tu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh baca dengan saya? أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. baca. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. Okey, bagus. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى العظام كيف ننشزها. ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Sadaqallahul Azim. Saya terjemahkan ayat ni dengan adik-adik. Atau seperti seseorang yang lalu ke dalam sebuah kampung atau bandar atau negeri, dalam keadaan bandar tersebut sudah musnah, atapnya telah turun ke bawah, atapnya menyembah bumi. Lalu lelaki itu berkata, bagaimanakah Allah akan menghidupkan negara ini selepas kematiannya?
Lalu kerana ucapan itu Allah mematikan lelaki itu selama 100 tahun, kemudian dibangkitkannya. Lalu Allah bertanya, berapa lamakah engkau berada di sini? Lelaki itu menjawab, aku berada di sini 1 hari atau separuh hari. Allah berfirman, sesungguhnya engkau telah berada di sini selama 100 tahun. Maka perhatikanlah dengan teliti terhadap makanan dan minumanmu. Ia tidak berubah. Perhatikan pula himarmu. Dan untuk kami menjadikan engkau ayat-ayat kekuasaan kami kepada seluruh manusia. Dan perhatikan tulang-tulang, iaitulah tulang-tulang himar. Bagaimana kami menghidupkannya dan meninggikannya. Kemudian kami baluti tulang-tulang itu dengan daging. Maka selepas jelas kepada lelaki itu tanda-tanda kebesaran Allah, dia berkata, sesungguhnya aku tahu sekarang Allah ke atas segala sesuatu maha menguasai. Ayat ini mengambil separuh muka surat. Kalau anda perasan, separuh muka surat daripada juzuk yang ketiga suratul Baqarah. Ada satu helai yang ayat ini sahaja mengambil separuh daripada muka surat. Satu ayat Quran kadang-kadang panjang, kata para ulama, kerana apa yang terkandung dalam ayat tersebut adalah cerita yang kebetulan juga ada di dalam kitab Torah atau Hebrew Bible. Ayah ibu kalau pernah baca Hebrew Bible ataupun disebut-sebut sebagai Torah, ayat-ayat dia panjang-panjang. Satu ayat panjang itu dalam Torah. Tiba-tiba ada beberapa ayat dalam suratul Baqarah, khususnya cerita-cerita tentang Yahudi di masa lampau, cerita-cerita tentang Bani Israel di masa lampau, cerita tentang seorang Nabi yang diutuskan kepada Bani Israel di Baitul Maqdis di masa lampau. Bukan hanya ada di dalam Al-Quran yang satu ayatnya sahaja panjang, rupanya ada juga di dalam Torah dan satu ayatnya pun panjang. Kenapa agaknya? Karena untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menarik minat dan memujuk Yahudi Ahlul Kitab untuk mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membawa perkara yang bertentangan dengan apa yang ada di dalam Taurat yang asal. Walaupun ada perubahan di dalam kitab Torah, tetapi ada perkara-perkara yang masih kekal di dalam itu. Maka kalau kamu wahai Yahudi Ahlul Kitab bersikap waras, objektif, tidak emosional, tidak memusuhi Nabi tanpa sebab, bila Nabi baca cerita tentang seseorang yang melalui satu negeri, kemudian dimatikan 100 tahun, satu ayatnya pun panjang, acu terah demo tengok kitab demo, ada tak cerita ni? Dan kebetulan pula satu ayat dalam kitab demo pun panjang tentang cerita lelaki ini. Jadi Allah membina jambatan untuk Nabi berdialog dengan Ahlul Kitab. Harap-harapnya Ahlul Kitab akan kata apa? Cerita ni bukan sekadar ada dalam kitab kita, tetapi persembahan cerita tu pun mirip persembahan dalam kitab kita. Ayatnya panjang-panjang. Muhammad terbukti tidak bercakap sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Nabi Musa. Muhammad berbicara tentang sesuatu yang tidak bertentangan dengan apa yang kita pelajari daripada kitab Torah. Jom follow dia, itu yang sepatutnya. Tetapi itu tidak berlaku. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, sekiranya anda membelik Hebrew Bible, yang saya belik kitab tafsir yang menyebut tentang Hebrew Bible, namanya Tafsir Tadabburi Quran oleh Syekh Amin Ahsan Islahi. Dia kata dalam satu chapter dalam Torah, namanya chapter Ezekiel, sebab dikatakan Nabi yang mati 100 tahun ni namanya Nabi Ezekiel. Itu dalam kitab diorang.
Nabi Ezekiel ni dia dimatikan 100 tahun, kemudian dihidupkan semula selepas 100 tahun mati. Dan ceritanya tidak banyak mana sebagaimana dalam cerita Quran. Maka kita kata wallahu a'lam, adakah ini Nabi Ezekiel boleh jadi ya atau boleh jadi tidak? Sebab Allah tak sebut nama. Tetapi apa yang terkandung dalam kitab Torah boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Jadi terima kasih atas maklumat Torah, kita hargai. Tetapi untuk percaya 100% kita tawakuf. Tawakuf ni maknanya apa? Kita kata wallahu a'lam, boleh jadi benar, boleh jadi tidak benar. Sebab nama tidaklah penting mana bagi kita kan. Yang penting apakah kualiti lelaki ini yang perlu kita teladani, dan apa peristiwa berlaku kepadanya, pengajaran untuk kita. Berkata seorang ulama daripada Mesir, matanya buta tapi mengajar tafsir. Anak-anak murid dia buat tafsir dia sendiri. Namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ketika mengulas ayat ni, dia kata la tushakhisul ayah fa innal ayah qad waqa'at ala kulli ahadin minkum. Dia kata begini, jangan kamu mengikat cerita yang Allah diamkan namanya kepada mana-mana individu. Kerana bila kamu ikat cerita ini, tahu ikat? Cerita tu dibiarkan terbuka, tetapi kita pergi ikat dengan ikatan individu tertentu yang terbabit dalam ayat ini. Maka jadilah ia cerita sejarah. Kerana sejarah adalah cerita tentang siapa, berlaku di mana, berlaku bila. Tetapi ayat ini tidak menyebut bila, siapa, di mana. Kerana Sya'rawi berkata, apabila Allah mendiamkan nama, maknanya ia boleh berlaku kepada anda. Bukan bermakna anda akan dimatikan 100 tahun. Tetapi apa yang boleh berlaku kepada anda adalah anda boleh jadi dipilih Allah untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Boleh jadi. Ia bukan hanya terbatas kepada lelaki yang bernama Ezekiel menurut Torah. Ia boleh jadi berlaku pada anda di 10 malam terakhir Ramadan, siapa tahu? Kalangan ibu-ibu ada yang dipilih Allah untuk melihat kebesaran Allah. Dan setiap orang akan melihat sesuatu yang tak sama dengan orang lain, betul? Jadi kalau Allah pilih anda, maka ucapkan alhamdulillah, terima kasih Allah, kerana ia adalah pengiktirafan kepada keikhlasan anda menghidupkan malam-malam Ramadan. Sebab tak semua orang boleh tengok pokok sujud. Tak semua orang akan merasakan malam itu malam yang begitu tenang dan damai berbanding malam-malam lain di bulan Ramadan. Tak semua orang boleh melihat kekuasaan Allah. Jadi bila Allah pilih anda, maka percayalah, ia adalah kasihan belas daripada Allah untuk mengukuhkan iman anda sebagaimana Allah mengukuhkan iman lelaki ini. Jadi tuan-tuan sekalian, para ulama membawa pelbagai riwayat tentang cerita ini. Ada yang berkata bukan Nabi Ezekiel, tetapi Nabi Uzair. Dan kelihatannya nama Nabi Uzair lebih ramai menyebut peristiwa ini membabitkan beliau. Kerana Uzair ni, untuk makluman ibu-ibu, ayah-ayah, beliau dianggap pahlawan oleh orang-orang Yahudi. Beliau telah mengembalikan kegemilangan Baitul Maqdis selepas kehancurannya. Jadi beliau telah diagung-agungkan. Apatah lagi dikatakan beliau yang mati 100 tahun hidup balik. Jadi ceritanya ni viral ke tidak? Inilah lelaki yang tidur, bukan mati 100 tahun, sekarang muncul ke dalam masyarakat, yang diberitahu oleh moyang mereka, dulu ada seorang lelaki kesayangan kami, selalu mengajar kitab Taurat kepada kami, tiba-tiba dia hilang begitu saja. Orang kata-kata senyap, tak tahu kita gambar apa, pakai hilang itu, Pak Plastik, hilang begitu saja. Jadi mereka pernah dengar cerita ni daripada tok mereka. Tok mereka pernah kata, tak tahulah nak, elok-elok duk mengajar kat masjid wilayah, ulama tu hilang tiba-tiba, tanpa sebarang berita. Jadi kalau korang jumpa tu, ya,
Kalau korang jumpa tu, beritahulah Tok. Kalau Tok masih hidup lah. Tapi Tok dah tak ada dah. So cicit-cicit ni, mereka terkejut bila mereka bertemu dengan lelaki yang Tok kata hilang 100 tahun lepas. Lalu pasti ulama ini dikagumi, segala tutur bicaranya akan didengari. Maka segelintir daripada mereka sudah menganggap Uzair anak Allah. Maka segelintir Yahudi menganggap Uzair anak Allah. Ma'adallah. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nasara bila mati hidup balik Isa bin Maryam. Sebab mereka berkata Isa bin Maryam telah mati di tiang salib. Walhal yang disalib itu bukan Nabi Isa bin Maryam. Yang disalib itu adalah salah seorang daripada muridnya yang syahid, yang telah menawarkan dirinya untuk diserupakan wajahnya dengan wajah Nabi Isa. Ini menurut keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan dia adalah seorang yang muda dari kalangan Hawariyun. Lalu beliau yang telah disalib. Tetapi Nasara kata di tiang salib itu Isa, 3 hari dia mati, dia telah reincarnation. Dia telah kembali sebagai Tuhan, anak Tuhan. Jadi ma'adallah, mati hidup balik dia anggap Tuhan. Itulah sifat manusia. Dia tak tahu nak melihat musabab, dia hanya nampak asbab. Jadi kisah ini adalah kisah yang boleh jadi berlaku kepada Uzair, boleh jadi berlaku kepada Ezekiel, dan segelintir ulama juga berkata ia boleh berlaku, ia juga mungkin membabitkan Khidir alaihi salam. Bagi kita pembaca Quran, nama tak penting, ya, dan Allah ada sebab tak sebut nama. Baik, sebelum saya huraikan cerita ini dengan lebih lanjut, ibu-ibu, ayah-ayah kena tahu ayat ni duduk kat mana dalam suratul Baqarah. Dia duduk lepas cerita Nabi Ibrahim. Dia duduk lepas cerita Nabi Ibrahim AS. Okay. Dia duduk selepas cerita Nabi Ibrahim AS. Dan ia duduk sebelum cerita Nabi Ibrahim AS. Cerita ni duduk kat tengah-tengah cerita Nabi Ibrahim. Mula-mula cerita Nabi Ibrahim berlawan hujah dengan Namrud. Dia berkata-kata dengan Namrud. Itu cerita ayat 258. Ayat sebelum daripada cerita Nabi yang mati 100 tahun ni. Dan ayat 260 cerita pasal Nabi Ibrahim lagi. Tapi Nabi Ibrahim berbicara dengan Allah, bukan dengan Namrud. Okey? Iaitu membabitkan Nabi Ibrahim dan 4 ekor burung. Maka tiba-tiba kat tengah-tengah tu ada cerita orang lain. Jadi saya nak tanya, kenapa cerita ni mengganggu cerita Nabi Ibrahim? Tak macam iklan. Elok-elok Allah cerita pasal Nabi Ibrahim lawan Namrud. Lepas tu Nabi Ibrahim bercakap dengan Allah dan ada kaitan dengan 4 ekor burung. Tiba-tiba ada cerita lelaki mati 100 tahun. Tak ke mengganggu cerita tu? Tuan-tuan, ayat-ayat ni siapa yang susun? Yang susun ayat ni, yang susun tulang-tulang himar tu sekejap lagi. Yang susun ayat ni adalah yang susun tulang-tulang himar tu daripada debu jadi tulang, daripada tulang dibalut tanah. Yang susun ayat-ayat Allah adalah Allah Ta'ala tu sendiri. Maka tuan-tuan perempuan tak boleh kata bakpolah kacau. Sebab yang kata kekacauan dalam Quran ni orang talis. Mereka berkata cerita Nabi Ibrahim tak teratur. Kalau nak cerita Nabi Ibrahim, cerita daripada awal. Suratul Baqarah ada cerita Nabi Ibrahim. Kenapa tak letak kat situ? Kenapa nak kena kacau juzuk yang ketiga? Kenapa nak kena datang lagi cerita Nabi Ibrahim? Lepas tu kat tengah-tengah ada interruption. Sebenarnya Allah Ta'ala menjadikan Quran bukan buku sejarah yang memaparkan kronologi sejarah. Allah paparkan cerita ni ada tujuan. Dan setiap tujuan itu
menyebabkan cerita mana akan disebut terlebih dahulu. Okey, mari kita faham secara ringkas apa cerita sebelum cerita Uzair atau lelaki mati 100 tahun ni, and then apa pula cerita muncul selepas tu, supaya ibu-ibu tahu gapo Allah nak cerita di tengah-tengah tu, dan supaya ibu-ibu ayah-ayah takkan kata bakpo cerita ni nak cerita Nabi Ibrahim. Okey, cerita sebelum cerita lelaki mati 100 tahun ni, cerita Nabi Ibrahim berkata-kata dengan Namrud. Nabi Ibrahim ketika ini usianya remaja, belasan tahun. Beliau satu-satunya orang yang beriman, dan usianya remaja, bersendirian, tak ada support daripada ayah. Tetapi akhirnya ajaran beliau mengenai tauhid telah menimbulkan ancaman kepada raja yang mengaku Tuhan, Namrud. Namrud panggil dia masuk istana, lalu berhujah dengan Ibrahim alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahu al-mulka idza qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdi al-qauma az-zalimin. Lebih kurang cerita ayat 258 ni adalah Ibrahim kata kepada Namrud, Tuhan saya bukan kamu, wahai Namrud. Tuhan saya adalah yang menghidupkan dan mematikan. Lalu Namrud jawab balik, ini kalau setakat mematikan dan menghidupkan seseorang, I can do that. Lalu dia biarkan seorang banduan hidup bebas, merdeka daripada penjara, dan seorang lagi dibunuh depan Nabi Ibrahim. Harap-harapnya Ibrahim yang masih lagi remaja mula gentar, kerana dia boleh jadi akan mengikut jejak banduan yang dibunuh di hadapan mata Nabi Ibrahim ini. Dan motif keduanya untuk beritahu, nah, aku menghidupkan, aku mematikan. Okey, so aku pun Tuhan. Lalu Ibrahim kata, bergerak demo, aku kecek lain, demo pehek lain. Ibrahim kata, beginilah, Tuhanku menerbitkan matahari daripada timur dan menterbenamkan mentari ke barat. Okey, maka bolehkah engkau wahai Namrud menerbitkan matahari daripada barat? Macam, silakan. Kalau kau Tuhan. Maka tercenganglah lelaki ini, raja yang kafir. Dia tak boleh buat. Cerita ni memaparkan kebijaksanaan hujah Nabi Ibrahim sehingga beliau menang debat pada pusingan kedua. Sebab Allah sendiri rakamkan fabuhital ladzi kafar. Raja itu tercengang, tak ada perkataan mahu diucapkan untuk balas balik Nabi Ibrahim. Di khalayak menteri-menteri beliau diaibkan dan dimalukan. Tetapi soalan saya, adakah Ibrahim alaihi salam pada waktu ini berjaya diapa-apakan oleh Namrud dan menteri-menterinya? Adakah Nabi Ibrahim berjaya dibunuh? Tidak. Maka di sini kita pelajari sesuatu. Allah kalau kata kamu hidup, kun fayakun, maka satu dunia mengatur konspirasi untuk bunuh sekalipun memang takkan berjaya kamu dibunuh. Tetapi kalau kamu lari ke mana sekalipun dan ada benteng yang kukuh, kalau Allah kata kun fayakun mati, maka matilah kamu, malakul maut akan berjaya menemui kamu. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Jadi ini cerita pertama, iaitulah mengenai kalau Allah kata Ibrahim hidup, maka tak ada orang boleh melakukan apa-apa kepadanya. Termasuk kalau Namrud humban ke dalam api, kalau aku kata Ibrahim hidup, maka hiduplah Ibrahim alaihi salam. Maka Ibrahim tidak berjaya dibunuh, karena Allah kata kepada dia hidup. Dan yang Allah kata mati, maka matilah di tangan Namrud. Bukan Namrud yang mematikan. Namrud hanya membunuh lelaki ini. Yang mematikannya adalah Allah. Namrud hanya asbab, musabbabnya adalah Allah. So cerita ini mengajar Allah
boleh memilih siapa yang dia mahu hidupkan. Dan sekejap lagi cerita, Allah boleh memilih siapa yang dia mahu matikan. Dan kedua-duanya adalah Nabi. Seorang Nabi diputuskan Allah hidup, maka humban ke dalam api, tidak akan mematikannya. Seorang Nabi lagi selepas ini, Allah putuskan mati 100 tahun, maka matilah ia. Maka nampak macam mana Allah menyusun cerita ini. Cerita yang pertama membabitkan seseorang yang dikekalkan hidupnya. Dan sebentar lagi tentang seseorang yang mati selama 100 tahun. Apa yang berlaku sepanjang 100 tahun semasa kematiannya. Dan cerita selepas cerita lelaki 100 tahun mati ini membabitkan pula cerita Nabi Ibrahim melihat 4 ekor burung dicincang lumat olehnya. Diletakkan pula daging-daging burung ini di atas penjuru-penjuru gunung. Lalu Ibrahim turun ke bawah alaihi salam, memanggil semula burung-burung itu, cip 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 contohnya. Dan daging-daging burung itu, Nabi Ibrahim tak nampak apa berlaku sebab daging-daging itu berada di mana? Di atas puncak gunung. Tiba-tiba Ibrahim melihat keempat-empat ekor burung yang beliau cincang lumat tadi. Dan sebelum beliau cincang, beliau jinakkan terlebih dahulu dengan cip 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 tadi tu, supaya burung tu boleh mengenal pasti suara Nabi Ibrahim. Ibrahim alaihissalam terkejut kerana keempat-empat ekor burung itu beliau memang tahu ini memang burung dia jaga tadi sebelum dia sembelih dan cincang telah kembali kepadanya. Jadi tuan-tuan perhatikan elok-elok ketiga-tiga cerita ini, susunannya cantik. Cerita pertama tentang kehidupan. Cerita kedua tentang kematian 100 tahun. Cerita ketiga tentang apa berlaku selepas anda dihidupkan semula. Anda akan datang kepada Tuhan anda dalam keadaan berjalan cepat. Sebagaimana burung-burung itu datang kepada tuannya dalam keadaan berjalan cepat dan tidak terbang. Karena Allah kata sa'yan. Sa'yan. Sa'yan bukan tayran. Tayran burung tu datang balik kepada Nabi Ibrahim dalam keadaan terbang. Tetapi sa'yan burung tu datang dalam keadaan berjalan pantas kepada tuannya. Itulah yang akan berlaku kepada kita. Bangun daripada lubang kubur, kita akan berjalan dengan pantas menuju Tuhan kita. So saya harap ibu-ibu nampak betapa cantiknya Allah menyusun dengan tujuan. Menyusun cerita menurut kronologi itu bukan standard Quran. Quran turun bukan nak beritahu sekadar cerita sejarah. Quran turun sebagai petunjuk kepada seluruh manusia. Tahukah anda, ketiga-tiga cerita ini sebenarnya mentafsirkan ayat kursi. Ayat kursi kita duduk baca selalu itu duduk kat mana? Jeng jeng jeng. Ayat 255. Jadi Allah Ta'ala nak bagi kita faham apa itu makna Al-Hayyu Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah ada dua nama. Dan para ulama kata dua nama ni adalah Asma Allah Al-A'zam. Kalau dalam doa anda tidak lepaskan menyebut nama dua ini, doa anda mustajab. Ini kata para ulama. Iaitu dua nama Allah ni nama Allah yang agung. Siapa sebut doanya mustajab. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Sebab itu lepas solat kita baca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 10 kali kan. Mudah-mudahan doa yang kita baca selepas itu mustajab. Jadi apa makna hayy? Hayy maknanya maha hidup, tidak pernah mengalami kematian dan tidak akan didatangi kematian. Dan cara Allah hidup tidak sama dengan makhluk. Makhluk hidup memerlukan makanan minuman, Allah hidup tidak memerlukan makanan dan minuman. Manusia hidup ada mengantuk, ada tidur. Allah hidup tidak perlu tidur, tidak perlu mengantuk. Allah tidak sama dengan makhluk.
Al-Hayyu juga bermakna Allah juga menghidupkan sesuatu yang mati. Jadi bila Allah kata Ibrahim hidup, hiduplah Ibrahim. Macam mana nak hidup? Dia disambut oleh api. Allah akan qayyum. Allah akan tadbir, beri arahan kepada api. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka api itu bukan sekadar sejuk, nanti Ibrahim jadi beku walaupun masuk ke dalam api. Tapi api itu mestilah juga menjadi damai dan sejahtera. Pernah nampak api menyambut orang? Orang sambut orang, bomba sambut orang terjun daripada flat 20 tingkat dengan apa ni, tilam besar, itu biasa. Tapi disambut oleh api bagaimana tuan-tuan? Jadi Allah mentakdirkan Ibrahim hidup. Dan cara dia akan hidup adalah Allah qayyum. Allah tadbir api untuk menerima kedatangan Ibrahim. Kemudian cerita kedua, Allah maha hidup. Lalu dia menghidupkan semula lelaki yang sudah mati 100 tahun ini. Dan apa berlaku kepada makanan lelaki ini, minuman lelaki ini selama 100 tahun? Apa jadi pada makanan minuman anda tidak diletakkan dalam peti sejuk selama 100 hari? Tak payah 100 hari, 100 jam, 3-4 hari. Cuba rasa balik sup ayam tu, letak bawah saji je, tak letak dalam peti. Apa jadi? Rosak, binasa. Tetapi Allah yang tak pernah tidur, yang tak pernah mengantuk. Tuan-tuan kalau mengantuk dalam ceramah berapa lama biasanya? Tersenggut. Biasanya mengantuk ini kekadang 15 minit, kekadang 30 minit. Cara paling bagus tidur terus. Sebab tidur yang bagus 5 minit, 10 minit sudah boleh menghilangkan mengantuk. Daripada tersenggut, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tak faham apa. Maka lebih baik dapatkan tidur yang berkualiti. Ini tips bila mengantuk, tidur terus. Okey, dan saya tak marah kalau ada yang tidur. Sebab dia sedang cuba sedaya upaya untuk mendengar fokus ceramah selepas ini dengan mendapat rehat secukupnya. Jadi kalau mengantuk 15 minit, 30 minit, anda dah tak boleh mengambil berat tentang makanan dan minuman. Sekejap lagi serigala datang, binatang datang, pergi makan makanan tu. Hanya kerana anda 15 minit, 30 minit tertidur. Apa jadi pada makanan Uzair? Akan ada binatang datang. Sebab dia bukan mati di tempat manusia, dia mati di tempat yang tak ada manusia. Makanan buat, binatang buas akan datang. Jadi kerana Allah tidak pernah tidur walau sesaat, apatah lagi mengantuk, maka Allah jaga, qayyum. Allah tadbir makanan itu daripada disentuhi oleh sesiapa. Kemudian datang cerita Nabi Ibrahim pula dengan 4 ekor burung. Bagaimana Allah menghidupkan semula burung-burung ini dan qayyum, memberikan perintah kepada burung-burung ini untuk mentaati Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Maka ketiga-tiga cerita ini adalah tafsiran kepada ayat kursi. Jadi tuan-tuan sekarang nampak ya, cerita ini ada konteksnya, ada objektifnya. Baik, saya harap ayah ibu semakin jelas. Dan sekarang saya nak masuk dengan lebih terperinci tentang ayat tadi. Boleh kan? Okay, kita dah tengok ayat sebelum, kita dah tengok ayat selepas. Kita juga telah tengok apa cerita ini dalam Torah. Okey? Maka sekarang kita tengok dengan lebih mendalam ayat itu sendiri. Tuan-tuan, ayah ibu, bila ayat ni panjang, maka bila kita mahu tadabbur, jangan kerana ia satu ayat yang panjang, anda pun baca sampai habis sebab satu ayat. Bila nama tadabbur, walaupun anda nampak ia adalah satu ayat, jangan nak kejar sangat tamat bacaan satu ayat. Cuba sedaya upaya berhenti di beberapa buah tempat. Maka saya cadangkan 6 tempat berhenti. Siapa ada buku saya, kejap lagi ibu-ibu boleh beli. Saya bahagikan cerita ni kepada 6 bahagian. Ya, jangan baca buku saya sekarang, kejap lagi tak faham. So bagi dengar dulu. Dan kalau nak bagi boleh mengajar orang lain cerita ni, bolehlah baca balik buku saya.
Okey. Bila kita baca Quran, nak tadabbur ni, jangan cepat sangat nak habis. Walaupun ia satu ayat. Okey. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la yahummukum akhir surah. Janganlah kamu bila baca sesuatu surah, kamu nak kejar cepat habis. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mufassirul Quran pada zaman wahyu, pada zaman Rasulullah. Jadi tak salah tuan-tuan kejar satu juzuk satu hari. Tetapi yang salahnya bila satu ayat pun tak fahami. Tak ada satu ayat pun faham. Jadi cuba sedaya upaya, Ramadan tak lama lagi ni, cuba sedaya upaya supaya ada Quran terjemahan. Bobolah baca saja. Bobolah tadarus saja. Kalau boleh tadarus itu adanya selepas tadarus tu nakik ataupun pembimbing kongsi sikit satu ayat. Apa pengajaran satu ayat ni? Kena buat homework sikit lah. Baca tafsir sikit yang menjadi nakib fasilitator tu. Sebab Nabi dan para sahabat mereka membesar dengan kefahaman tentang ayat tersebut. Sekadar berbangga khatam Quran tapi tak faham walau satu ayat, itu bukan tradisi para sahabat. Jadi saya nak tekankan kuantiti dan kualiti. Kuantiti, cuba sedaya upaya kejar 30 juzuk dalam masa 30 hari Ramadan. Sebab kita tak pernah lalu Quran dengan sempurna kecuali dalam bulan Ramadan. Ia adalah bulan yang sangat supportif, sangat seronok untuk mendalami Quran dan menghabiskan Quran. Suatu pengalaman yang kita tak pernah perolehi di luar bulan Ramadan. Tetapi pada masa yang sama, cuba sedaya upaya cari satu ayat dalam juzuk tersebut untuk difahami. So, jangan kejar tamat surah, kata Ibnu Mas'ud. Jangan kejar nak habiskan ayatnya. Sekarang kita beri perhatian kepada RNR yang pertama. Sampai sini. Okey. Ni yang kedua, ni yang ketiga, ni yang keempat, ni yang kelima, ni yang keenam. So, checkpoint yang pertama adalah cerita membabitkan lelaki ini. Kalau saya boleh tulis Okey. Kita nak tengok setiap babak tu tuan-tuan, kalau kita perhatikan dengan mendalam, ya Allah, banyaknya pengajaran yang indah. Babak pertama adalah cerita tentang lelaki ini musafir. Tiba-tiba lalu dekat sebuah negara yang dah musnah. Dia lalu sebuah negara yang sudah musnah. Lalu dia terlepas cakap, Allah, lagu manalah Allah nak hidupkan penduduk-penduduk ni, mati belaka dah weh. Kemudian Allah matikan dia. Lalu lelaki ini dimatikan Allah selama berapa tahun? 100 tahun. Itu babak pertama punya cerita. Bagi jelas dulu babak tu Okey, kita pergi babak kedua. Iaitulah dari ayat Qala kam labista, qala labistu yawman aw ba'da yawm, qala bal labista mi'ata 'amin. Selesai. Ia cerita pasal Allah hidupkan semula lelaki itu. Hidupkan lelaki itu. Dan ia cerita mengenai Allah berdialog dengan lelaki ini. Berdialog dengan lelaki ini, berapa lama kau telah berada di sini, bla 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 bla. Okey. Yang ketiga, ayatnya adalah fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Allah Ta'ala meminta kepada lelaki ini untuk melihat apa ayah ibu? Makanan dan minumannya. Okey. Makanan dan minumannya. Ada perubahan ke tidak? Tiada perubahan. Okey. Settle. Yang keempat, bila kita nak ajar orang ayat ni pada anak-anak ke, pada orang-orang di tempat kita bekerja ke, sangat penting ayah ibu kuasai dia punya plot, dia punya kronologi dia. Sebab ni satu ayat, dia tak boleh tunggal langgang. Yang keempat apa dia? Ayatnya adalah wanzur ila himarik
wa linaj'alaka ayatan linnas. Tengok apa dia pula kali ni. Lelaki ini diperintahkan Allah melihat keldainya. Bagus saja. Melihat keldainya. Okey, apa jadi pada keldainya? Tiada perubahan? Keldainya masih hidup? No. Keldainya sudah menjadi tulang-tulang di atas tanah. Selesai. Yang kelima apa dia? Yang kelima, wanzur ilal 'idham kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Allah hidupkan keldai itu semula dan Allah demonstrasikan di hadapan lelaki tersebut. Yang keenam apa dia? Yang keenam apa dia? Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Pengiktirafan lelaki ini pada apa? Kekuasaan Allah. Okay, bila kita nak mengajar orang Quran, bila kita nak share cerita ni pada anak-anak, jangan tunggang langgang kerana Allah dah susun macam ni. Okey? Maka tak boleh cerita pada orang yang lelaki ni diperintahkan Allah tengok keldai dulu. Kerana dalam ayat ni Allah perintahkan lelaki ni tengok apa dulu? Bukan keldai dulu, tapi tengok makanan minuman dahulu. Apa beza ustaz? Sama je tengok keldai dulu, kemudian tengok makanan kemudian. Tak salah pun lelaki ni tengok keldai dulu. Kita duk cerita pada orang lelaki ni tengok keldai dulu. Keldai tu dah mati. Kemudian baru tengok makanan. Makanan tak ada perubahan. Sebenarnya dia kesan. Jangan tunggang langgang, just follow. Kalau subuh 2 rakaat, 2 rakaat lah. Jangan pandai-pandai buat 4. Kalau isyak tu 4, jangan pandai-pandai buat 2. Just follow. Okey? Ada tak perkataan yang datang? Saya tahu ayah ibu ada terjemahan. Tetapi mungkin ayah ibu tak puas hati dengan terjemahan tu. Dan meyakini perkataan tu sebenarnya maknanya lain. Ada perkataan? Ha, cepat. Ayah ibu semua. Ada soalan? Mana-mana perkataan yang tak diketahui? Okey, kalau tak nak tanya, saya tanya. Marra apa? Tengok terjemahan. Marra apa dia? Melalui. Lagi? Marra. Semua dalam terjemahan sebut melalui ke? Melewati. Menarik. Melewati, melalui lagi. Ya. Melepasi. Terjemahan hajat. Melepasi. Okey. Melewati, melalui, melepasi. Adakah yang guna Quran dia punya terjemahan dia by word? Ramadan nanti cuba sedaya upaya dapatkan Quran translation by word, karya Destari dan seumpama dengannya. Sebab kita kadang-kadang bila terjemahan tu belah tepi, kita tak tahu perkataannya apa sebenarnya. Jadi orang dah tolong, kenapa tak gunakan apa yang orang nak beri bantuan? Orang nak hulu bantuan menjelang 9 Mei ni, ambil lah. Jadi bila orang dah tolong translate kan, ambil manfaat. Berapa ringgit je pun. Ramadan tantah kali terakhir kita ni, Ramadan ni terakhir dah kot. Siapa tahu? So biar kita beza dengan Ramadan lepas. Kali ini aku dapat faham perbendaharaan perkataan. Hari ini saya belajar marra, bererti melalui, melepasi. Maknanya apa? Lelaki ni bukan datang daripada negeri ni. Bila anda lalu, maknanya anda bukan memulakan perjalanan daripada negeri ni. Maknanya lelaki ni dia datang daripada tempat lain. Diutuskan Allah ke tempat ni. Atau mungkin diutuskan Allah ke tempat lain tetapi singgah lalu tempat ni.
Saya diutuskan ke Tumpat. Saya kena balik ke Tumpat mengundi 9 Mei. Walaupun hari Rabu aku kerja, tapi ambillah cuti demi menyelamatkan negara dengan kepimpinan yang terbaik. Tetapi dalam perjalanan ke Tumpat, saya telah lalu satu negeri Korea namanya Kuala Lumpur. Atau kalau saya lalu LPT, saya akan lalu Kuantan. Jadi itu namanya marrah. Jadi ini menunjukkan Nabi ini bukan berada di negara ini. Dia datang daripada tempat lain. Dia cuma lalu sahaja tempat ni kebetulan. Dan boleh jadi juga lelaki ini bukan kebetulan lalu tempat ni. Memang dia diutuskan ke tempat ni. Dia mungkin Rasul yang diutuskan Allah. Kerana dalam Torah, kalau kita nak kata ada yang baik dalam Torah, mengatakan Ezekiel memang diutuskan ke tempat ni. Dan kalau kita mengambil pendirian tersebut, kerana adanya perkataan ba'athah, Allah ba'athahkan dia. Innama bu'ithtu walladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan. Maknanya mengutuskan ke tempat tu dah. Jadi boleh jadi ada persamaan dengan apa yang ada dalam Torah, iaitu lelaki ni memang diutuskan secara khusus ke tempat ini. Okey, tempat ni kita tak tahu kat mana. Sebab Allah tak sebut Korea mana. Korea mana ni? Pengajarannya apa? Bila Allah tak sebut nama, Korea mana yang hancur, musnah, dimusnahkan oleh musuh-musuh negara ini, sampai Allah kata khawiyatun ala urushiha, jatuh ke tanah atap rumah, atap istana, bumbung istana, kubah istana. Kalau sampai jatuh ke tanah, maknanya negara ni memang kena serang dengan serangan seperti udara. Seperti zaman-zaman dulu ada namanya manjanik, katapult. Tu orang yang belajar sains ketenteraan, dia tahu apa senjata yang digunakan supaya boleh serang dari jarak jauh. Kalau sampai bumbung jatuh ke bawah, maknanya serangannya menggunakan serangan bersenjata daripada atas ke bawah. Buff. Maka saya nak tanya, dalam ilmu tafsir, para ulama tafsir akan kata Korea di sini adalah Baitul Maqdis, yang pernah mengalami detik-detik kehancuran apabila Bani Israel bermaksiat selepas kewafatan Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Daud adalah zaman kegemilangan. Tetapi kewafatan Nabi Sulaiman telah menyebabkan Bani Israel dan syaitan-syaitan ini kembali bebas. Hure, hure, hura, hure. Kerana sepanjang Nabi Sulaiman menjadi raja dan Nabi, syaitan kena tambat. Syaitan diarahkan untuk bina masjid dan seumpama dengannya. Bila Nabi Sulaiman wafat, mereka bermaharajalela dan mereka mula menyesatkan Bani Israel. Bani Israel pun adalah Harut Marut, masih ingat cerita tu? Harut Marut yang kalau kita pegang sebagai salah seorang daripada dalang-dalang kesesatan Bani Israel berdasarkan satu pendapat. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak tanya, bila Allah tak sebut Baitul Maqdis, ia mengajar anda apa dia? Sekarang bukan hanya Baitul Maqdis yang ditawan musuh. Rohingya, Syria. Maka sebab tu Allah tak sebut nama. Kerana dalam tadabbur anda akan melihat ayat ni sangat semasa. Ayat ni relevan. Ayat ni ada kaitan dengan kami umat Islam di akhir zaman, peperangan di sana sini, dan umat Islam diperkotak-katikkan dan ditendang, dipukul di sana sini. Itu namanya Korea. Khawiyatun ala urushiha. Berapa banyak masjid-masjid di Syria mentafsirkan ayat ni? Khawiyatun ala urushiha, bumbung jatuh ke bawah. Maka terima kasih Allah yang memutuskan untuk tidak menyebut nama negara ini, supaya ia jadi cerita yang relevan sampai hari kiamat.
Okey, kembali kepada marra tadi. Marra ni maknanya lelaki ni boleh jadi terserempak dengan kota ni, ataupun boleh jadi menggunakan perkataan ba'athah yang saya akan ulas sebentar lagi. Lelaki ni memang diutuskan ke negara ni, dan mana tak terkejut, anda diutuskan untuk pergi ke sebuah negara untuk berdakwah. Tiba-tiba negara tu mati, penduduknya mati, hancur lebur. Aku nak kecek kau, siapa dia kalau gini? Nak kecek dengan mayat. Anda diutuskan ke sebuah negara. Allah telah memberitahu anda, kamu Ibrahim kena pergi ke Mekah. Ibrahim AS pun pergi. Bila pergi, Allah perintahkan berhenti kat sini. Ibrahim tak tahu apa-apa sebab padang pasir. Selepas 400, 500, 600 km menaiki unta dengan Hajar dan Ismail yang masih menyusu, Allah perintahkan tiba-tiba di tanah yang Ibrahim tidak ketahui, kita tahu ia Mekah. Ibrahim ketika kejadian tidak tahu, Allah perintahkan berhenti. Lalu Ibrahim tertanya-tanya, kau utuskan aku kemari, tempat yang tak ada orang. Tapi sebenarnya apa berlaku di kemudian hari? Tempat yang padang pasir itu, yang Ibrahim tinggalkan isteri dan anak di padang pasir itu, bila Ibrahim datang semula 15 tahun selepas tu, Allah perintahkan datang balik. 15 tahun dia datang balik. Ibrahim mati 15 tahun ke hidup lagi? Ibrahim tak perlu mati 15 tahun, dan tak perlu mati di tempat kejadian, dan tak perlu mati. Just datang balik daripada Palestin, dan tengok apa jadi 15 tahun. Ya Allah, dulu tak ada orang, sekarang penuh manusia. Ismail dah besar panjang, Hajar masih hidup, saya kau demo berdua. Tapi lelaki ni bukan 15 tahun. Lelaki ni diutuskan pergi ke negara ni, yang dia lihat bukan padang pasir. Yang dia lihat adalah mayat-mayat bergelimpangan, yakni mayat-mayat Bani Israel, yang mana mereka tidak beriman kepada Allah akibat daripada kemaksiatan yang mereka lakukan. Allah datangkan raja-raja yang kafir untuk menawan Baitul Maqdis. Wallahu a'lam, siapakah raja yang telah menghancur leburkan Baitul Maqdis? Itu cerita sejarah, itu cerita riwayat dalam dunia tafsir. Tetapi kita masyarakat awam, kita sudah boleh memahami apakah makna ayat ini. Iaitulah kekadang Allah menguji anda dengan perkara yang anda rasa aneh, mustahil. Dia seperti, are you sure wahai Allah aku diutuskan kemari? Aku nak bercakap dengan siapa? Percayalah, Allah ada sebab untuk mentakdirkan kepada anda sesuatu yang anda kurang senang. Nak tinggalkan isteri dan anak di padang pasir kering kontang, diutuskan negara yang tak ada manusia, aku nak kecek dengan siapa? Tapi tunggu, tunggu, ada benda aku akan atur kepada kamu. Pengajaran yang kedua, marra. Marra ni maknanya dia ni adalah lelaki yang suka bermusafir, suka berjalan melihat kebesaran Allah di sana sini. Dan kebetulan hari itu bila dia nak bermusafir, Allah perintahkan dia. Mungkin dia telah menerima taklifan sebagai seorang rasul, katakan namanya Ezekiel, atau katakan namanya Uzair, wallahu a'lam. Kerana dia banyak bermusafir, kerana para anbiya sentiasa bermusafir. Batu cantik. Sebelum cerita ni, cerita siapa? Tadi kita lalu cerita siapa? Nabi Ibrahim kan bermusafir dari Palestin ke tanah padang pasir kering kontang Mekah. Dan Ibrahim adalah tokoh yang paling banyak bermusafir. Daripada Ur di Iraq bermusafir ke Palestin, daripada Palestin pergi ambil Hajar di Mesir, daripada Palestin pergi 3 kali ulang-alik Mekah. Kali pertama Ismail 2 tahun, kali kedua Ismail 15 tahun, kali ketiga Ismail sudah 30 tahun. Baca surah Ibrahim, dalam tu ada cerita Nabi Ibrahim, di mana Ismail sudah 30 tahun dan Ishak sudah tolak 8 tahun daripada 30 tahun abangnya Ismail. Jadi pengajaran yang kedua, marra adalah pentingnya bermusafir.
untuk melihat kebesaran Allah. Jangan duduk satu tempat yang sama. Nanti kita beku fikiran dan jumud. Ya, banyakkan bermusafir untuk melihat kekuasaan Allah di sana sini. Dan para ulama membuat perbandingan antara cerita lelaki ini bermusafir, lalu Allah matikan dia dan diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, dengan Isra' dan Mi'raj. Ada persamaan, iaitulah kedua-dua perjalanan lelaki ini adalah untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Macam mana Allah menghidupkan sesuatu yang dah mati. Langit pertama dah mati Nabi Adam, tapi Rasulullah melihat rohnya dalam rupa paras jasad. Langit kedua, Yahya alaihi salam, Isa bin Maryam. Langit ketiga, Nabi Yusuf, qad u'tiya syatral hasan, separuh keindahan miliknya. Langit yang keempat, Nabi Idris. Langit yang kelima, Nabi Harun. Langit yang keenam, Nabi Musa. Langit yang ketujuh, Nabi Ibrahim. Semua tokoh ni dah wafat, kecuali Nabi Isa berdasarkan pendapat jumhur. Melihat seseorang yang sudah mati hidup semula, itu hanya boleh dilakukan oleh Allah. Maka sama tak dengan lelaki ini, himar dia hidup balik depan mata dia. Jadi ada persamaan antara Isra' dan Mi'raj dengan cerita lelaki ini. Baiklah, kenapa ada rukun Islam yang kelima? Marra. Kenapa kena ada rukun Islam yang kelima? Sebab rukun Islam yang kelima satu-satunya rukun yang tidak boleh disempurnakan melainkan di tempat kejadian. Zakat boleh ditunaikan di mana-mana, puasa boleh ditunaikan di mana-mana, yang penting masa. Ramadan boleh kat mana-mana nak puasa, yang penting Ramadan. Jangan puasa 30 hari bulan Rejab, itu bulan bukan masanya lagi. Zakat fitrah wajib, ada masanya tetapi boleh ditunaikan di mana-mana. Syahadah boleh ditunaikan di mana-mana. Solat boleh ditunaikan di mana-mana. Tapi haji, umrah, pertama masa, yang masalah ni yang kedua, tempat. Tak boleh Safa Marwah daripada jambatan KLCC tu, tak boleh. Tak sah tuan-tuan tawaf di kursus haji, tak sah lagi tu. Itu latihan itu. Jadi kena lakukan di lokasi kejadian. Maka Allah Ta'ala nak ajar, sepanjang kamu naik kapal terbang, nak pergi ke Jeddah, nak mendarat di Madinah dulu ke, nak mendarat di Mekah dulu ke, kamu tak tengok kebesaran Allah atas kapal terbang? Dahulu tak ada kapal terbang, dulu kapal laut. Lagilah banyak kebesaran Allah boleh dilihat. Lepas tu cantik tuan-tuan kalau pernah baca suratul Hajj. Suratul Hajj, Allah minta kita merenung kejadian lalat. Sebab lalat ni anda takkan jumpa kecuali ketika anda bermusafir, di mana sepanjang anda bermusafir, anda akan lalu kawasan-kawasan di mana orang pernah berhenti di sini untuk makan. Tapi sisa-sisa makanan mesti ada kat situ. Maka binatang apa datang pada sisa makanan? Lalat. Maka Allah sebut dalam surah pasal rukun Islam kelima. Kau tak perhati kejadian lalat? Cuba himpunkan seluruh orang-orang menunaikan haji untuk cipta seekor lalat. Silakan. Hebat Allah. Dia nak ajar kita berfikir. Tinggalkan gadget. Mana atas kapal terbang boleh main handphone kan? Tak boleh kan? Dan bila berada di Jeddah, bila mendarat di negara orang lain, Starcom anda sudah tidak function, melainkan anda bersedia untuk bayar lebih untuk data. Tapi basically anda sudah terputus talian. Itu Allah Ta'ala nak ajar. Akan datang satu masa kau terputus talian dengan keluarga. Kau menuju ke alam sana. Kau dah ucap selamat tinggal di KLA, belum tentu kau akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So ini rukun Islam yang kelima yang kita belajar daripada ayat ni. Marra, anda duduk di tempat lain tetapi sedang pergi ke tempat lain. Apa berlaku di tengah-tengah itu? Tolong jadi lelaki ini dia merenung kebesaran Allah. Okey. Tiba-tiba bila dia tengok negara itu musnah, apa ucapan lelaki ini? Subhanallah. Ini kualiti ibu-ibu dan ayah-ayah lah ya, orang-orang tua yang banyak anak-anak muda, Gen Y, Gen Z kena belajar. Mertua saya dah 70 tahun. Beza je orang tua tengok TV dengan orang muda macam saya dan anak-anak saya lah.
Cucu-cucu dia ni bila tengok berita Rohingya, orang tengah minta makanan, berebut cari makanan, cucu-cucu dia ni tak ada perasaan pun. Sebab dia berita je kan, kesian dekat orang Islam, tu je lah. Tetapi orang tua ni, ya, mertua saya, bila tengok berita macam tu, sebab di kampung mana ada TV kan, kali pertama tengok berita-berita macam ni, dia punya touching tu lebih. Ya Allah, lagu mana lah orang Islam lagu ni? Boleh hidup lagi kau nanti? Sedar tak sedar perkataan lelaki ni, orang tua kita sebut, dia panggil keluhan. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Boleh hidup lagi kau orang Palestin ni? Lagu mana orang Rohingya? Macam mana orang Syria? Macam mana lah sial pada mereka? Lagu mana boleh menang ke Islam ni kat sana? Kan? Jadi penting tuan-tuan, bila kita tengok sesuatu yang berlaku, biarlah ada reaksi, tolonglah ada emosi. Ini tanda hati kita hidup. Kerana suratul Baqarah bercerita tentang hati yang hidup dan hati yang mati. Hati yang mati adalah cerita pertama dalam suratul Baqarah. Cerita tentang iblis, cerita tentang Bani Israel, fi qulubihim marad. And then cerita kedua, cerita orang-orang yang hatinya hidup. Cerita Talut, cerita Nabi Ibrahim, cerita tentang, ya, macam-macam perkara tentang hati yang hidup. Lalu ciri hati yang hidup, bila dia tengok sesuatu peristiwa, dia bukan senyap, tak ada sebarang perasaan. Dia akan tersentuh dengan apa yang berlaku, dan dia akan buat sesuatu. Dia akan buat sesuatu. Okey? Jadi lelaki ini, para ulama kata dia seperti seorang saintis. Kerana dia kata Anna ni maknanya bagaimana, kaifa Allah akan hidupkan mayat-mayat yang bergelimpangan ini. Pasti mereka sudah pergi ke alam lain. Tetapi soalan yang bermain dalam fikiran lelaki ni, ya Allah, negara ni dah musnah wahai Allah, dan aku diutuskan kemari. Berapa lama aku kena tunggu wahai Allah supaya negara ini kembali hidup dengan penduduk-penduduknya? Sebab negara ini sudah mati wahai Allah. Adakah akan datang satu keadaan yang mana negara ini akan kembali hidup, penduduknya kembali hidup, dan kembalilah Baitul Maqdis ini menjadi negara yang kuat wahai Allah? Lelaki ini bertanya bukan kerana pertikaian. Sebab segelintir ulama mengatakan ucapan ini ucapan seseorang yang tidak beriman. Namun pendapat itu dhaif dan telah ditolak. Ia adalah ucapan seorang mukmin. Kerana beliau tidak berkata mempertikaian. Dalam erti kata, boleh ke Allah menghidupkan negara yang sudah mati? Dia tak kata hal. Dia kata kaifa. Maknanya apa? Aku percaya Allah boleh melakukan benda mustahil. Aku percaya Allah boleh menghidupkan seseorang yang mati. Aku percaya Allah Ta'ala boleh menghidupkan peradaban yang mati. Tetapi bagaimana ya agak-agaknya? Memang aku tak tahu, tapi Allah boleh buat. Tapi aku memang tak tahu. Lalu kerana lelaki ini sentiasa bertanya bagaimana, nah Allah tunjuk pada dia. Tuan-tuan ulama ajar kita tadabbur ayat ni. Bila tengok awan, tanya soalan, bagaimana awan ini bergerak? Pemikiran bagaimana melahirkan anak-anak saintis Muslim. Awan bergerak kerana angin. Angin datang daripada mana? Matahari terbit di bahagian timur. Maka biarkan pemikiran kaifiat bagaimana ini sentiasa menjadi soalan dalam fikiran kita dan anak-anak. So anak-anak akan membesar dengan tafakkur dan bukan dengan gadget. Kerana dia membesar dengan berfikir. Bagaimana dalam bahasa Arab, anna kaifa. Kerana kejap lagi ada cerita Nabi Ibrahim melihat kebesaran Allah, lalu bertanya kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, aku tahu aku tak dapat melihatmu, tetapi aku mahu melihat tanda-tanda kebesaranmu. Tunjukkan padaku bagaimana kau menghidupkan sesuatu yang mati.
Lalu berlakulah peristiwa 4 ekor burung tersebut. Lalu Allah, sebaik saja dia ucap ucapan tu, Allah terus matikan dia. Bukan tidur. Kalau tidur itu pemuda Al-Kahfi, nyawa masih dalam tubuh, masih berlaku pergerakan dan peredaran darah, segala function tubuh masih berjalan. Tetapi bila mati, maka mati, betul-betul mati. Segala perkara dalam tubuh sudah tidak berfungsi. Nyawa sudah tidak berada pada tubuh. Berapa lama? 100 tahun. Thumma, kemudian Allah bangkitkan dia dan mengutuskan dia ke negara ini. Negara di tempat dia mati tadi. Okey? Tuan-tuan cuba baca berapa saat? فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. Berapa saat? Tak kira. 5 saat kot. Mudah je kan nak baca ayat ni kan? 5 saat je. Macam itulah mudahnya bagi Allah 100 tahun untuk jaga mayat ni. Pak Gad nak jaga 100 jam pun susah. Kadang-kadang tersengguk-sengguk kan. 100 tahun darat 365 kan? Berapa hari? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sebut dalam hanya beberapa saat sahaja. Kerana bagi anda memang susah nak jaga sampai 100 tahun. Tetapi bagi Allah mudah. Kun fayakun. Maka sekarang selesai babak yang pertama. Babak yang kedua. Ada soalan babak pertama? Apa tadabbur ataupun pengajaran-pengajaran babak pertama? Rukun Islam yang kelima. Allah Ta'ala nak ajar kita musafir marrah. Apa pengajaran daripada babak yang pertama? Tolonglah ada perasaan apabila melihat sesuatu di sekeliling anda. Sama ada tanda-tanda kebesaran Allah ataupun berita-berita tentang musibah yang menimpa umat Islam. Itu namanya tadabbur. Baik, sekarang babak yang kedua. Allah menghidupkan semula lelaki ini dan Allah berdialog dengan lelaki ini. Para ulama ada yang menyatakan Allah mengutuskan malaikat untuk berdialog dengan lelaki ini. Tetapi tidak pelik sekiranya Allah tidak mengutuskan sesiapa, Allah direct berbicara dengan lelaki ini melalui wahyu. Kerana kita sudah katakan lelaki ini boleh jadi adalah Rasul ataupun Nabi yang diberikan wahyu secara direct. Lalu Allah tanya, bila dia bangun, lelaki itu bangun, lelaki itu hidup balik. Dia bukan lagi berada pada tahun 2018. Dia berada pada tahun 2118. Berbeza tak Malaysia pada waktu itu? Berapa PRU dah terlepas? Cucu yang 6 tahun masa aku mati sekarang sudah umurnya 106 tahun. Tanta masih hidup. Semasa musafir, kita berpisah dengan cucu. Fatihah, Abi nak pergi dah ni. Okey? Doakan Abi selamat balik. Anak tu 6 tahun. Sekarang dia mati 100 tahun. Katakan dia berjaya balik ke rumah. Anaknya sudah berubah. Betul kan? Okey. Bila dia bangun, Allah tanya, berapa lama kau duduk kat sini? Saya rasa, wahai Allah, sehari kot. Tak. Matahari ada lagi. Matahari ada lagi separuh hari. So lelaki ni dia tak pasti. Mula-mula dia kata rasa-rasanya berdasarkan apa yang berlaku ni, dah lapar gila perut ni. Sehari kot, ya Allah. Bila dia tengok tubuh dia, bila dia tengok sekitar lalu sekeliling dia, dia rasa macam lapar yang amat sangat dan penat yang teramat sangat. Tuan-tuan tahu kan, bila tidur lama sangat, bila kita bangun tidur, kita bukan terus boleh berfikir dengan waras. Bila tidur lama sangat, dia macam apa istilahnya? Mamai, apa benda tak? Jadi saya rasa satu hari saya tidur ni, Allah lapar sangat, bla 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 bla. Tapi bila dia tengok, dia dah mula tak mamai, dia tengok matahari masih ada. Tadi dia berjalan, matahari masih ada. Dia kan memusafir mulai pada waktu pagi.
Kan, waktu pagi kita mulakan musafir. Dan bila dia bangun daripada tidur, masih lagi ada matahari. Mungkin belah barat dah. Tadi belah timur. Jadi dia kata separuh hari, ya Allah, separuh hari. Lalu Allah kata, sebenarnya kamu dah berada di sini 100 tahun. Terkejut lelaki ini. Okey, kat sini kan ada pengajaran yang sangat indah. Tapi kalau tak buat tadabbur, memang tak nampak. Tadabbur ni makna apa? Jangan pergi lagi ayat seterusnya. Perhati dia elok beberapa perkara. Pertama, kenapa Allah tanya? Kenapa Allah tidak terus beritahu, saudara yang baru dibangunkan daripada mati, anda telah berada di sini 100 tahun. Kenapa Allah tanya? Kamu, berapa lama kamu duduk di sini? Kenapa Allah tanya? Kenapa tidak terus memberitahu? Cikgu yang bagus, dia akan mulakan kelasnya dengan menimbulkan persoalan. Tahukah kamu, apakah bangunan paling tinggi di Malaysia? Bukan lagi KLCC. Menara yang saya tak ingat namanya, itu lebih tinggi daripada KLCC. Jadi sebenarnya hari ini cikgu nak ajar kamu tentang engineering. Oh, tu contoh. So cikgu yang bagus, dia akan buat teka-teki dulu. Walillahil mathalil a'la. Bagi Allah perumpamaan yang lebih baik. Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita macam mana seni Allah mendidik Quran pada manusia. Bukankah anda pernah mendengar Al-Qari'ah? Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah? Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadar. Allah Maha bijaksana dalam mendidik. Kadang sesuatu perkara yang mahu diajar dipandang remeh oleh anak murid. Lalu cikgu kena timbulkan soalan untuk menimbulkan keinginan belajar. Jadi tuan-tuan, betapa santunnya cara Allah mendidik lelaki ini tentang apa yang dia timbulkan sebelum dia mati. Bolehkah Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Baik, aku akan ajar kamu, tapi aku akan tanya kamu dulu. Lalu lelaki ini memberikan jawapan yang tidak pasti. Bandingkan dengan jawapan Allah beri. Allah beri dengan tegas 100 tahun. Exactly kamu bangun. Tetapi lelaki ini kata sehari, tak, separuh hari, tak. Dia dalam keadaan tidak pasti. Pengajaran dia apa? Manusia, apa berlaku pada tubuh dia pun dia tak pasti. Okey, tuan-tuan tidur berapa lama semalam? Tak kira kan? Sure 5 jam. Sure 5 jam berapa minit? So kita sendiri tak pasti pada apa yang telah berlaku kepada tubuh kita, apatah lagi pelbagai misteri di angkasa lepas. Sedangkan Allah bila berbicara, dia berbicara dengan pasti. Exactly. Maka bandingkan ilmu anda dengan ilmu Allah. Manusia sentiasa bercakap dalam perkara yang dia tidak pasti, termasuk tentang dirinya sendiri. Sedangkan Allah tiada sesuatu bersembunyi daripada pengetahuannya. Kemudian babak yang ketiga, Allah mula menenangkan lelaki ini perlahan-lahan, tidak dengan kejutan. Ini saya sebut tadi. Jangan tunggang langgangkan flow, sebab dia beri kesan. Jangan tengok benda yang akan mengejutkan kamu, tengok benda yang tidak mengejutkan kamu terlebih dahulu. Dan kalau boleh, tengok sesuatu yang boleh menyebabkan kamu rasa pendapat kamu betul. Okey, lelaki ni kata apa? Saya rasa saya ada di sini sehari ataupun separuh hari lah. Okey, tak apa, aku akan tunjukkan ada kemungkinan pendapat kamu betul. Iaitulah dengan makanan dan minuman tiada perubahan. Maka Allah perintahkan yang pertama sekali, jangan tengok kalau kejutan penting. Puyo, apa? Tapi slow-slow sebelum pergi ke situ. Jadi untuk tidak menyebabkan lelaki ini terkejut, lalu tersentak, lalu tidak boleh fokus, maka Allah sedaya upaya, Allah mendidiknya dengan cara, okey, kau tengok dulu benda yang akan kau rasa pendapat kau betul. Iaitulah logik tak, makanan tidak berubah separuh hari. Logik? Logik kan? Air tidak disentuh, makanan tidak efek separuh hari, logik kan? Okey, kau tengok yang tu dulu. Maka sebab itu jangan tunggang langgangkan flow.
Kerana dia akan menyebabkan anda tidak nampak Allah maha halus dalam pendidikan. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Dia mendidik Quran dengan sangat penuh kasih sayang. Sebab itu tuan-tuan, fikirkan sejenak. Kenapa Nabi lama duduk kat Mekah? Kenapa Quran tak turun sekaligus? Dan Nabi photostat beri pada Quraisy, atau perintahkan para sahabat tulis balik semua dan beri pada Quraisy. Kenapa satu ayat namanya Al-Kawthar? Kenapa satu ayat namanya Al-Masad? Kenapa satu ayat namanya Al-Ma'un? Kadang mengambil masa 1 bulan. Nak tunggu surah lain pula turun. Dan surah lain pula turun pendek juga. Surah tu berapa ayat je pun. Katakan surah tu hanya 3 ayat sahaja. Iaitulah Inna a'tainakal Kawthar. Tetapi kenapa kena sebulan? Nabi nak ajar ni, dia kena ajar perlahan-lahan. Dia tak boleh dengan cara tergesa-gesa. Dia tidak boleh dengan cepat mengejutkan orang. Sebab itu dia pilih waktu yang orang Quraisy paling selesa. Dia pilih lokasi yang orang Quraisy selesa. Ini namanya pendidik yang bagus. Dia tidak cepat mengharapkan perubahan. Dia perlahan-lahan memasuki dunia madu'u dia. So dunia lelaki ini adalah sehari atau separuh hari. Okey, tengok makanan dan minuman. Makanan dan minuman lam yatasannah. Sanah lam yatasannah. Sanah artinya tidak berlaku sunnatullah kepadanya. Sunnatullah kata 100 tahun memang tak usah makanan atau minuman itu dah tak elok. Dah tak ada dah pun kalau 100 tahun. Tetapi Allah kata kepada makanan dan minuman ini tidak berlaku perubahan. Lalu apa perasaan lelaki ni? Kan betul apa saya kata. Saya tidur separuh hari kan Allah. Alhamdulillah. Dah. Yang tu babak keempat. Tapi nak nafi tu nanti dulu. Nak jekah tu nanti dulu. Ada masa kena jekah. Tetapi perlahan-lahan lah. Kan perlahan-lahan. Nabi tak jekah tu. Roh Quraisy Nabi ambil 3 tahun. 3 tahun pertama Nabi tak jekah. 3 tahun yang pertama Nabi cari kawan-kawan dulu. Jangan buka mulut lagi. Sabar dulu. Subhanallah. Seni dalam pendidikan. Tuan-tuan, fikirkan sejenak. Beritahu saya, Nabi mana yang diberikan Allah mukjizat untuk mengetahui makanan dan minuman dalam rumah anda, dan Allah pelihara jasadnya sampai sekarang? Nabi Isa. Nabi Isa ni cerita dia paling banyak dalam surah pasal makanan. Surah apa? Nama surah tu pun makanan. Bukan At-Ta'am je. Surah At-Ta'am tak ada dalam Quran. Suratul Ma'idah. Cerita Nabi Isa penuh dalam tu. Kat ujung-ujung Suratul Ma'idah tu penuh dengan surah cerita Nabi Isa. Nabi Isa. Dan dalam surah tu Allah Ta'ala kata mukjizat Nabi Isa adalah dia tahu makanan yang anda simpan dalam rumah. Dan dia tahu anda makan apa tadi. Jadi ini mukjizat dia. Benda makan minum ni adalah mukjizat Nabi Isa. Maka tak pelik kalau Allah pun beri mukjizat itu kepada dia, iaitu jasadnya dipelihara Allah. Ini berdasarkan pendapat jumhur, di mana dia tidak mati. Dia hanya diangkat naik ke langit. Walaupun segelintir ulama kata dia sudah mati, tetapi kematiannya bukan di tiang salib. Kematiannya di atas saja. Dan dia akan dihidupkan balik sebagaimana dihidupkan lelaki ini. So pendapat minoriti ulama pun kuat. Anda jangan marah kepada pendapat minoriti kerana hujah mereka kuat. Cuma mereka bukan kata Isa mati di tiang salib, kerana terang-terang dalam Quran Allah menafikan. Cuma bagi dia diangkat naik ke langit tu maknanya bagi dia diangkat dalam keadaan sudah meninggal dunia. Tetapi nanti akan dihidupkan balik. Itu kata para ulama yang minoriti. Jadi sebab itu kalau tuan-puan tengok cerita Ashabul Kahfi, mereka sangat menitik beratkan makanan yang bersih kan. Yang tu ulama kata kerana mereka dikatakan 300 tahun selepas Nabi Isa. So ajaran Injil tu sampai pada diorang. So antara ajaran Injil adalah mengambil berat tentang makanan dan minuman. Dan antara ajaran penting Nabi Isa adalah banyakkan berpuasa sunat. Dia follow mak dia yang banyak berpuasa sunat. Jadi meninggalkan makanan dan minuman ini adalah sunnah Nabi Isa dan kita pada bulan Ramadan. Tuan-tuan sekalian, sekarang kita berada pada babak yang keempat dan kita ada lebih kurang 15 minit.
Wanzur ila himarik. Okey, sekarang Allah mula masuk ke gear 2, gear 3, iaitu di mana jangan sangka pendapat kamu betul. Menggunakan logik dan sains boleh jadi kamu dapat benda yang betul, tetapi ada perkara yang sains dan logik tidak boleh beri penjelasan. Maka sekarang kau tengok himarmu. Apa berlaku kepada himarmu? Lalu dia mendapati himar yang dia tambat hanya tinggal tali saja. Dan tantah tali itu pun tak tahulah ada lagi ke tidak. Sebab 100 tahun, bukan 100 bulan atau 100 hari. Jadi himar ni dah jadi tanah. Yang ada kat situ hanya mungkin tulang-tulang tertentu sahaja yang berbaki. Lalu bila dia tengok saja himar ni, Allah kata, kami sebenarnya nak jadikan engkau sebagai ayat Allah untuk seluruh manusia. Maknanya apa? Batang tubuh kamu, apa yang berlaku kepada batang tubuh kamu akan menjadi tanda kekuasaan Allah kepada seluruh manusia. Apa makna ayat ni? Walinaj'alaka ayatan linnas. Kamu satu ayat Allah untuk seluruh manusia. Kerana semasa lelaki ini dihidupkan, apakah yang berlaku di dalam masyarakatnya? Masyarakatnya menganggap ceritanya adalah legenda. 100 tahun lepas anak-anak, ada seorang lelaki yang saleh yang mengajar Taurat di Baitul Maqdis. Lelaki ini punya pelbagai karamah dan adalah seorang wali, tapi dia sudah pergi meninggalkan kita. So dalam fikiran masyarakat, lelaki ini orang saleh yang sudah meninggal dunia tanpa dapat dikesan jejaknya. Dan bayangkan lelaki ini nanti kembali kepada masyarakatnya dalam rupa paras bagaimana dia pergi dulu. Katakan dia pergi musafir, meninggalkan keluarga dan kaumnya. Tok Guru keluar daripada negara, bukan keluarga dia tahu. Bila Tok Guru ulama keluar daripada sebuah negeri, satu negeri tahu ulama ni ada tujuan penting. So semua masyarakat memang sudah menerima ulama itu sudah syahid atau meninggal dunia. Dan umur dia ketika musafir itu, katakan umur saya 36 tahun. Lalu tiba-tiba sekarang legenda yang disebut-sebut itu telah kembali ke dalam masyarakat, yang mana masyarakat itu adalah anak-anak yang mendengar cerita daripada moyang mereka 100 tahun lepas. Mereka sangat kagum kepada legend ini. Dan datang ulama ini yang dahulu ibu-ibu mereka cerita, mereka cerita lelaki ditinggalkan pada umur 36 tahun katakan, dan dia muncul dalam umur 36 tahun. Apa perasaan masyarakat? Allahu Akbar. Inilah lelaki yang mak kita cerita, yang tok kita cerita. Rupanya dia bukan mati, dia telah dihidupkan semula selepas mati oleh Allah. Dan sudah pasti lelaki ni akan cerita apa? Dia kan tok guru. Dia akan cerita apa pada masyarakat? Saya sebenarnya mati 100 tahun dan saya dihidupkan balik oleh Allah Azza wa Jalla. Dia cerita saya benar kan? 100 tahun lepas, wahai tuan-tuan puan-puan sekalian, 100 tahun lepas cerita saya disampaikan kepada kamu kan? Sayalah orangnya. Dan mungkinlah mak ayah simpan gambar dia masa mengajar 100 tahun lepas, atau ada orang lukis ke apa. Pendek kata memang ada bukti. Inilah Uzair yang mak kita cerita. Tak ada benda berbeza langsung menurut keterangan mak ayah kita tentang dia. Rambutnya begini, tubuhnya begini, pakaiannya begini. Dia meninggalkan negeri ini 100 tahun lepas, menurut mak ayah kita memang pakaiannya begini, jubah putih katakan. Dan sekarang dia balik dalam keadaan yang sama, tiada perubahan. Maka orang akan kata apa? Allahu Akbar, maha benar Allah dalam ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya bercakap pasal apa? Aku akan hidupkan kamu lepas kamu mati. Kau tak percaya, kau tengok lelaki ni. Dia mati dan aku hidupkan balik. Ini makna walinaj'alaka ayatan linnas. Satu ayat untuk masyarakat kamu meyakini Allah benar dalam bicaranya. Lalu tuan-tuan yang kelima, wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Okay, sekarang himarmu sudah mati. Maka kau dah boleh terima belum? Kau dah boleh terima belum sebenarnya kau 100 tahun? Ya Allah, aku sudah boleh menerima hakikat
yang aku telah berada di sini terlalu lama. Lalu Allah tunjukkan kepada lelaki ini yang seterusnya bagaimana Allah buat perkara ini kepada tubuhnya dengan apa yang berlaku kepada himar ini. Tuan-tuan, setengah ulama kata semasa lelaki ini mati 100 tahun, jasadnya musnah. Lalu Allah cantumkan balik debu-debu itu menjadi tulang. Kemudian Allah balut dengan daging. Kemudian jadi jasad, mayat yang sempurna tubuh. Lalu ditiupkan ruh. Lalu Uzair pun bangun. Lalu Allah kata, berapa lama kamu ada di sini? Tetapi Uzair sendiri, lelaki ini sendiri, dia tengok ke apa yang berlaku pada tubuhnya? Dia tak dapat tengok. Sebab semasa ia berlaku, dia mati. Dia di alam barzakh. Maka kalau dia nak tengok apa berlaku pada tubuhnya, adalah dengan cara dia tengok himarnya. Maka fahamlah dia apa yang berlaku pada tubuhnya. Tetapi kebanyakan ulama kata orang soleh jasadnya tak musnah. Sebagaimana makanan, minuman tiada perubahan, macam tu aku jaga jasad kamu. Saya lebih berpegang kepada pendapat jumhur. Jasad orang soleh tidak musnah. Lalu lelaki ini bila tengok makanan minuman tiada perubahan, maka fahamlah dia pun tiada perubahan berlaku. Walaupun terik matahari kena dia, walaupun tiada berada di dalam gua seperti lelaki pemuda Al-Kahfi. Tapi beritahu saya, Allah jaga 7 orang pemuda dalam gua Al-Kahfi dengan cara kena duduk dalam gua, jangan terkena cahaya matahari. Dengan cara gerak-gerakkan tubuh supaya darah berjalan. Dengan cara udara dalam gua itu mencukupi untuk 7 orang dan nanti tidak sesak nafas. Banyak cara Allah jaga pemuda dalam gua. Tapi saya nak tanya, macam mana Allah jaga anjing tu pula? Anjing duduk di luar gua, anjing duduk di pintu gua, dan dia tidak boleh tidur sebab dia jaga keselamatan. Sebab tu Allah kata wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Anjing itu mendepakan tangannya, tandanya apa? Dia kadang tertidur, kadang dia kena tidur, tetapi bila dia dengar bunyi tapak kaki ataupun sesuatu yang kurang menyenangkan, dia akan bangun. Kalau dia berfungsi menjaga keselamatan pemuda ini, dia diperintahkan Allah untuk jaga keselamatan pemuda ini, maknanya anjing ini mati ke tidak? 300 tahun survive bersama dengan pemuda-pemuda itu. Tapi soalan, macam mana Allah jaga anjing itu? Dia terdedah kepada cahaya matahari, dia terdedah kepada cuaca yang tidak elok. Adalah cara Allah tu. Dan kalau kau tak percaya macam mana Allah boleh memelihara tubuh anjing tersebut, pemuda tu dipelihara dengan cara tidur, anjing tu dipelihara dengan cara jaga. Anjing tu tak mengantuk ke? Anjing tu tak tidur ke? Adalah cara Allah. Kalau kau tak percaya cerita, anjing tu tak lapar ke? Dia nak turun cari makanan, tak makanan dah tak ada. Siapa beri makanan kepada anjing tu? Adalah cara Allah. Sama dengan pemuda tu, tak payah 100, 300 tahun, 2-3 jam anda tak sentuh makanan, masjid wilayah tak sediakan makanan, kita dah mula rasa tak selesa nak datang lagi. Ya. Jadi kita perlukan makanan setiap 4-5 jam paling kurang. Habis itu pemuda Al-Kahfi, mereka hanya rasa tak makan sehari, sedangkan mereka tidur 300 darat 365 hari. Sepatutnya matilah kebuluran. Adalah cara Allah. Tak percaya lagi, tengok cerita pemuda ni, macam mana Allah jaga tubuh dia. Subhanallah. Jadi Allah kata, nah, tengok tulang himarmu, tengok elok-elok. Kaifa? Kan tadi kau tanya soalan tu kan, Anna kan, sekarang aku tunjukkanlah cara dia. Kau tanya soalan tadi, macam mana penduduk negara ini akan dihidupkan semula. Aku tengok macam mana aku buat. Lalu dia tunjukkan macam mana tulang itu nunshizuha. Nunshizuha adalah qiraat mutawatir yang pertama dalam ilmu qiraat, iaitulah bermakna nashaza, ditegakkan, dihidupkan dan ditegakkan. Maknanya depan mata anda sekarang, tulang-tulang tu bercantum, debu-debu bercantum menjadi tulang.
tulang kemudian bercantum. Satu lagi bacaan, so anda jangan marah imam bila imam baca nunshiruha. Nunshiruha, tak ada titik. Tak ada titik. Sebab Quran dulu zaman Nabi bila ditulis oleh para sahabat, dia memang tak ada titik baris apatah lagi. So hikmah dia, subhanallah, Jibril datang beritahu Nabi, kerana tak ada titik, kau boleh baca nunshiruha, itu yang aku ajar dulu kepada kamu wahai Rasulullah. Tetapi sekarang Allah mengumumkan juga ada qiraat yang lain yang membawa makna yang berbeza, melengkapkan makna yang sedia ada. Selamat datang ke dunia qiraat, tuan-tuan. Belajar qiraat seronok, sebab dia memberikan makna yang berbeza kepada ayat yang sama. Kerana dulu tak ada titik, tak ada baris, maka kerana tak ada titik, kita baca original nunshiruha. Itu pun qiraat mutawatir daripada Nabi. Saya sebut dalam buku saya. Nunshiruha maknanya mengembangkan menjadi rupa bentuk himar, kemudian ditiupkan roh ke dalamnya. Pernah nampak tak mana-mana korban lembu, tiba-tiba tulangnya bercantum balik? Elok-elok letak dalam tempayan untuk buat sup tulang, tiba-tiba tulang tu bercantum balik. Dan anda bayangkan, macam mana tulang-tulang tu bercantum balik? Roh pun belum ditiupkan lagi. Tak payah tanya lagu tu, demo Allah Ta'ala akan buat lagu tu nanti bila lah bangun daripada lubang kubur. Allah akan buat macam tu, semuanya dicantumkan balik. Dan apabila ia telah dicantumkan balik, Allah telah hidupkan dengan Allah meniupkan roh kepada himar tersebut. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Selepas beberapa masa yang lama, akhirnya jelas. Tabayyana bermakna bayyinah. Bayyinah. Dalam surah Yasin ada 7 kali perkataan mubin. Maknanya Quran memang akan memberikan anda bukti. Bayyinah artinya bukti, keterangan yang jelas dan nyata bahawasanya hanya Allah sahaja berkuasa ke atas segala sesuatu. Qadir, maha berkuasa ke atas segala sesuatu. So berdasarkan cerita ini, kita memahami Allah berkuasa dalam 2 perkara. Ini kesimpulan saya. 5 minit lagi, tuan-tuan bertanya soalan. Berkuasa untuk menghidupkan seseorang yang telah mati selepas tiupan sangkakala yang kedua. Yang kedua, Allah berkuasa untuk mengembalikan kemenangan dan kegemilangan kepada Baitul Maqdis. Kerana ayat ini juga bermakna bulatkan perkataan izam. Al-izam artinya apa? Tulang-tulang itu. Soalan saya, tulang siapa? Terjemahan anda kata himar, terjemahan anda. Tapi Allah tak kata izami, himari. Jadi di sini, ya, para ulama yang memerhatikan aspek bahasa dipanggil kalimat ma'rifah itu, ya, dan bukan ini, dekat. Maka ia juga bermakna perhatikan tulang-tulang manusia di perkampungan negeri yang kau kata dahulu musnah. Kau tengok manusia-manusia yang sudah bertulang. Dahulu kan mati 100 tahun lepas, atau semalam bagi kau. Tapi sekarang Baitul Maqdis sudah kembali maju. Kau diutuskan kepada mereka. Jadi ayat ini sebenarnya memberikan kita semangat bahawasanya walau teruk bagaimanapun negara umat Islam dibelasah oleh musuh-musuh Allah. Trump baru saja serang beberapa bahagian di Syria, kononnya nak serang tentera Assad. Tapi inilah Fir'aun muda. Mereka sebenarnya nak belasah manusia yang tidak berdosa. Tuan-tuan, jangan sampai putus asa, kerana sebenarnya Trump and the gang hanya berada dalam perancangan Allah yang lebih besar. Kerana Allah akan mengembalikan keberkatan dan kemenangan kepada tanah Syam. Allah akan memberikan kemenangan kepada Palestin dan Baitul Maqdis. Allah telah bersabda, Rasulullah telah bersabda dalam banyak hadis, Syria akan menjadi tapak peperangan besar. Peperangan Badar yang kedua akan berlaku, namanya Malahim ataupun Malhamah Kubra.
Dan waktu itu pasukan muslimin yang kerdil akan menumbangkan Romawi yang sangat ramai. Jadi kita kena optimis. Sebab tu cerita ni antara cerita di penutup suratul Baqarah. Allah nak beri motivasi kepada orang-orang yang berada di Madinah, ya, ketika mereka memulakan perjuangan mereka di awal-awal. Okay, boleh stop. Tuan-tuan, ada soalan? Buku saya kalau nak beli 35, saya minta maaf kalau tak bawa banyak. Boleh dapatkan lagi bila saya cetak balik akan datang. Minta maaf lah kalau cepat habis.